أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih pertama sekali kepada pihak masjid yang memberikan ruang dan peluang kepada kami untuk menyampaikan kuliah duha di masjid yang mulia ini. Yang kedua, kepada para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada di dalam majlis ini. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, kepada semua ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak, semua yang ada di dalam masjid yang mulia ini, marilah sama-sama kita doa untuk kita semua, supaya yang pertama Allah menetapkan iman kita, kedua mematikan kita dalam mati yang baik, ketiga menerima semua amalan kita, dan yang keempat supaya Allah Ta'ala menemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Jawab tu slow dah. Tuan-tuan sihat? Tu dia panggil, sekali lagi kita contoh. Bila tanya pelan, sihat ke? Sihat. 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 Dia nak tunggu orang juga. Boleh tak nak minta tolong? Kalau tuan-tuan sihat, nak minta tolong dua benda boleh tak? Boleh. Yang pertama dan yang kedua ialah, boleh tak kalau kita adjust kedudukan sikit? Sebab saya nak minta yang lelaki semua mai duduk dalam ni dengan tang ni saja. Sebab dia tiang dia banyak. Jadi dia jadi macam pandangan mata saya dia jadi lagu tu. Sekali lagi saya cerita pasal apa. Mai saya panggil ayam. Boleh tak no? Sebab sihat kan kata tadi kan. Mai pindah lelaki mai duduk tang ni, dalam ni dengan tang ni. Situ je. Tang dalam ni dengan tang ni. Ada tang ni je. Dia tak boleh pergi tang lain dah.
Lepas tu barulah minta hak orang perempuan mai duduk tang tu. Dia kalau tidak sebab tiang dia ada tang sini, kita tak boleh nak marah masjid. Masjid dia ada banyak tiang. Kita lah kena ejah. Takkan nak ejah masjid pula. Kan? Ejah duduk tang tu. Dia senang. Hak ni senang. Nampak sihat sungguhlah, boleh gerak. Okey. Baik, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu dengan membaca surah Al-Fatihah. Hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat. Khususnya qaryah jemaah Masjid Matan Jenggui. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ad-duha ad-duhauka wal bahaa bahauka wal jamal jamaluka wa quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis samai fa anzil wa in kana fil ardi fa akhrij wa in kana ba'idan fa qarrib wa in kana qariban fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wal qudratika wa asmatika. Atina ma ataita min ibadika salihin. Atina ma ataita min ibadika salihin. Atina ma ataita min ibadika salihin. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan sudi mengubah kedudukan. Sebab Islam adalah satu-satunya agama. Islam adalah satu-satunya agama yang menceritakan semua benda dalam kehidupan, tak terlepas satu pun dari sekecil-kecil perkara. Contoh, lalat masuk dalam minuman. Agama lain tak ada ajak. Kalau saya tanya Tuan Haji lah, Haji, saya tanya Haji, berapa kali jumpa lalat masuk dalam air? Bukan hari-hari tak pernah jumpa. Rumah kita bersih, rumah kita tak ada lalat. Kedai bersih, kedai tak ada lalat. Bila lalat nak terjun masuk dalam air? Kalau tanya saya pun 2-3 hari lepas aja dapat kali kedua, kali ketiga macam tu lah. 2-3 hari lepas tengah duk ada seorang dekat Kuching. Saya baru balik Kuching hari Jumaat hari tu, hari Khamis petang tu kami pergi makan dekat satu tempat nama Telaga Ayak. Murah sungguh dia punya seafood dia. Udang galah panjang tu 3 ekor RM10. Bagi telur lah, bagi telur. Dia dekat satu tempat daripada Kuching. Tuan-tuan naik kapal terbang, tuan-tuan pergi Kuching, tuan-tuan duduklah tang hotel mana-mana ke apakah. Dari Kuching tu pergi tempat nama Telaga Ayak. Telaga Ayak ni dia ujung sikit, tapi jarak dia dekat je, 20 minit, 25 minit. Tapi sebab dekat Kuching tu, kalau kita nak pergi tu dia tak boleh drive laju. Jaranglah saya tengok kat sana orang buat macam kita tang sini. Kami duduk tang mana yang semalam motor balas kuat,
Semalam dekat ni lah, semalam kat Masjid Syekh Yahya. Kan depan Syekh Yahya tu kan kubur apa kan. Kita nak lintas jalan kat tu kan, Perak Road tu kan. Dia punya belah motor lah macam kat highway tu. Kat sana tak jumpa sebab jalan dia beralun. Jadi saat kita bawa 20 minit sampai satu tempat kat tepi laut tu, Telaga Ayak nama tempat dia. Dia bagi kat kita tu udang galah panjang tiga ekor, RM10. Masak cabai apa semua. Saya bukan orang kuat makan, saya makan saja-saja. Kawan-kawan makan murah. Tengah duk makan, kawan tu baru nak minum air kelapa, masuk lalat. Tu saya kata, oi bagus, sunnah Nabi. Celup dia, angkat, buang. Bukan minum sekali dengan lalat tu. Hak tu jadi pandai terus. Celup dia. Sebab apa? Sebab bila Nabi bagi tahu tu sunnah Nabi. Jadi bila kita buat, mana boleh cari lalat hari-hari masuk lalat? Ya, tak boleh. Maknanya bila berlaku tu, sunnah special boleh dapat. Hak kawan tu pun, betul tak? Dia tak apa, celup. Nabi kata sebelah sayap dia penawak, sebelah sayap dia racun. Celup dia dua-dua, buang dia, minum. InsyaAllah selamat. Itu sunnah Nabi, bukan boleh dapat hari-hari. Jadi poin saya nak abang, Islam satu agama yang habaq daripada benda sekecil-kecil tak jumpa dalam hidup kita. Umur saya 34 tahun, baru 3 kali jumpa lalat masuk dalam air. Makna 10 tahun sekali baru jumpa. Itu pun Nabi ajak macam mana cara nak buat. Apatah lagi sampailah kepada mentadbir negara, mentadbir masjid, mentadbir kehidupan, menguruskan keluarga, anak-anak, diri sendiri dan sebagainya. Termasuklah dalam benda itu ialah menguruskan kedudukan ketika duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu Syekh Nuruddin kan selalu jaga benda macam tu. Syekh Fahmi jaga, tulis kitab tentang ilmu. Pasal apa? Dalam kitab Ta'limul Muta'allim kan dia habaq, aku ni kenal ramai orang, penulis karang, pelita penuntut dia karang kitab, dia kata apa? Aku ni ramai kawan yang cerdik belajar daripada aku, tapi dia tak boleh jadi pandai lah. Dia cerdik tapi dia tak dapat ilmu banyak. Pasal apa? Jadi ta'alim, jadi tak ada banyak benda, antaranya kedudukan dalam majlis ilmu. Sebab itu menjadi satu benda yang wajib bagi setiap orang yang nak mengajar. Dia kena adjust dulu, sebab orang yang ada di bawah dia tak tahu apa yang kita nak. Kalau saya tak abang kat tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan ayah sekalian, ayah-ayah pun tak tahu apa yang saya mau, betul tak? Jadi saya abang boleh tak minta izin duduk tang ni lelaki dengan tang sini, hak perempuan duduk sana. Pasal apa? Duduk dalam majlis ilmu ni bukan dalam hadis, dalam Quran. Iza tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qilan syuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tu ayat dia, surah Al-Mujadalah. Di Quran. Ni kawan saya Mahdi. Mahdi ni kontraktor. Thank you. Tiap surah Al-Mujadalah awal juzuk 28. First muka surat pertama juzuk 28. Al-Hadid Al-Mujadalah. Belakang, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat sebelah surah Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah adalah surah yang ke-58. Apa Allah kata? Bila duduk dalam majlis ilmu, ada ruang, buka ruang bagi orang duduk. Maknanya apa? Ejah tempat duduk. Wa idza qilan syuzu, bila dikatakan kepada kamu, bangun saat, ubah saat. Fanshuzu, bangun, ubah. Allah bang. Maknanya mengubah kedudukan dalam belajar ni Allah tentukan kepada kita. Kita tak ikut sistem ni, tak dapat. Buatlah pengajian tiap-tiap malam pun.
Buatlah pengajian tiap-tiap malam pun. Selagi, tapi bukan untuk tuan-tuan, dia untuk guru tadi tu ataupun siapa yang nak kongsi ilmu, dia duduk depan sebelum mula ejah dulu. Sebab bila dah mula nanti orang tak selesa kalau kita nak ejah. Tuan-tuan dah sedap dah menulis, haji dah buka dah papan apa nak menulis, tuan-tuan suruh ji mai saya dekat sini, dia tak larat nak angkat pula baru nak menulis. Dia jadi rimah. Jadi sebelum mula buat lagu tu. Allah sebut dalam Quran surah Al-Mujadalah, barulah ayat selepas itu yang famous semua orang baca. Apa? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat martabat orang yang ada ilmu dan orang yang beriman. Kita baca ayat tu, kita tak ambil semua ayat sempurna elok. Kita tinggal. Lepas tu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak mengajilah. Siapa tak mau sudah. Tak boleh. Nabi tak, Nabi didik kita. Dia didik satu. Salah apa betul? Salah apa betul? Okey? Terima kasih tuan-tuan ubah kedudukan sebab benda tu penting. Ubah ni bukan sebab tuan-tuan duduk salah, tak. Sebab tiang banyak saya kena ejah. Kalau tak mata saya, alamak, tiang. Didik macam tu. Nanti siapa yang nak rasa, mailah bagi ceramah sekali. Duduk tengok, oh banyaknya tiang, okey, macam mana nak ejah? Oh, dia kena macam tu. Baik, ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat. Hari ini tajuk yang diberikan kepada saya ialah Isra' dan Mi'raj, nak menyingkap mukjizat Nabi. Isra' Mi'raj adalah satu daripada mukjizat Nabi yang tidak dapat pada nabi-nabi yang lain. Apa itu mukjizat? Mukjizat datang daripada perkataan ajaza. Itu dia melemah. Ringkas kita terjemah, dia lemahkan kita. Contohnya dalam Quran ada banyak perkataan ajuz. Ajaza ni lemah. Lemah ke siapa? Lemah kalau mukjizat, dia melemahkan orang hak nak lawan. Sebab tu Quran mukjizat. Apa dia? Melemahkan orang nak lawan dia. Sebab tu Quran dia berani kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Apa dia? Wa in kuntum, kalau hampa semua rasa ragu dengan Quran, rasa tak ngam, rasa kena semak balik ni Quran ni, kena hampa rasa lagu tu, okey, try dulu buat mai satu ayat macam Quran. Sebelum nak ubah Quran, hampa tu dulu buat mai try dulu satu ayat, kita tengok ngam dak hampa punya ayat boleh challenge Quran. Tak boleh sampai bila-bila, sampai kiamat. Oleh itu takut dengan api neraka. Pasal apa Allah berani buat lagu tu? Sebab yang ni mukjizat. Mailah siapa pun 1440 tahun. Hari ni kan bersamaan dengan 18 ke 17 Rejab. Lupa no. Pakat duk teka dah lah. Semalam bulan tak mengambang, dia okey, turun sikit belah ni 17 kot. Kan hari ni 17 kan? 17 Rejab. Tak apa, tak salah. Sebab apa? Tahu tarikh dua-dua bagus. Tahu salah satu no problem. Tahu salah satu pun boleh. Bukan kita ni orang Islam kena tahu tarikh orang Islam saja ke? Kalau tahu tarikh orang Islam bagus. Cemerlang. Tahu dua-dua excellent. Pasal apa excellent? Champion. Pasal apa champion? Pasal dua-dua tarikh Allah sebut dalam Quran. Dua-dua tarikh Allah sebut dalam Quran. Tang mana? Bila? Ketika Allah cerita tentang Ashabul Kahfi. Allah kan habaq dalam Quran, walabisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dan Ashabul Kahfi tidur dalam gua. Ashabul Kahfi tidur dalam gua 300 tahun tambah 9 tahun. Maknanya berapa tahun tidur dalam gua? 309 tahun. Soalan dia bila orang tanya, kenapa 300 tambah 9 tahun? Pasal apa tak habaq 309 tahun? Kan senang. Maka ulama kira. Bila kira-kira, siapa yang kira pakai kalender Hijri,
1440 Hijrah, kita kira pakai bulan, kita pakai ikut kira bulan turun naik, kita akan dapat 309 tahun. Kalau kira pakai matahari, kalender kuda kita akan dapat 300 tahun. Maknanya Allah ra'i dah dua-dua kalender, Allah ra'i. Jadi tahu dua-dua pun no problem, tak ada masalah. Jadi hari ini bersamaan dengan 17 Rejab. Bila kata macam itu, pasal apa kita sebut 17 Rejab ni? Lupa. Tanya pasal tarikh tadi, pasal apa tau? Pasal apa saya tanya pasal tarikh tadi? Lupa pula dah. Isra' Mi'raj. Tadi tengok macam sungguh-sungguh sangat tengok saya. Tanya tak boleh nak pula. Dia tahu. Saya kata macam ni, Isra' Mi'raj mukjizat melemahkan. Ni 1440 tahun dah tak ada orang boleh nak lawan Quran. Sampai 17 Rejab 1440 tahun Hijrah. 1440. Haji, saya nikah 6 tahun. Tu pun ada anak 3 orang dah. Kalau 1440 tahun tak tahulah kalau manusia boleh hidup berapa ratus orang anak nak ada. Kalau kira anak pun boleh ada banyak, takkan kot tak boleh nak ada ilmu baru? Boleh. Banyak ilmu baru. Dulu kita semua tak tahu internet. Lah ni kita tahu. Dulu kita semua tak tahu apa nama kapal terbang. Lah ni semua orang tahu. Makna ilmu ada. Tapi selama 1440 tahun mana ada orang boleh buat ayat lawan Quran? Sebab apa? Dia mukjizat. Orang tak boleh pekunun dia, tak boleh. Orang tak boleh pergi bagi penjatuh dia, tak boleh. Dia salah satu mukjizat Isra' Mi'raj. Dia melemahkan orang yang bila dengar cerita Isra' Mi'raj. Tapi Isra' Mi'raj punya sejarah bukan sekadar melemahkan orang lain, malahan kalau kita mengaji tak sungguh, dia melemahkan orang Islam juga. Ya, kalau tidak macam mana orang Islam di zaman Nabi itu sendiri boleh keluar daripada agama Islam pergi jadi murtad balik? Macam ni. Masa zaman baginda Nabi SAW, Isra' Mi'raj dengan umur Nabi jadi Nabi. Umur 40 kan, dapat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, betul? Dapat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Umur berapa Nabi dapat yang tu? Nabi jadi Nabi umur berapa? Nampak macam ada khilaf di situ. Umur Nabi berapa masa diangkat jadi Nabi? Nabi jadi Nabi sejak daripada lahir, Ustaz. Oi, betul lah. Tapi secara official dapat surah Iqra' tu umur apa? 40. Sepakat semua orang kata umur 40. Jadi umur 40 tu dengan Isra' Mi'raj berapa tahun? 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun Nabi duduk Mekah, berapa orang baru masuk Islam? Mana lah ramai. Baru berapa orang lah kuliah dalam satu rumah lah. Arqam bin Abi Al-Arqam, rumah Darul Arqam kan. Arqam bin Abi Al-Arqam punya rumah tu dekat pintu Safa. Kalau pergi Mekah, kat pintu Safa sebelah, kalau kita keluar pintu Safa belah kanan. Kalau kita nak masuk pintu Safa belah kiri. Dia ada satu tiang menara tu dia tulis Babul Arqam, pintu Arqam. Pasal dekat situ ada tempat nama dia Darul Arqam, kelas yang Nabi buat dalam rumah. Kalau kelas dalam rumah takkan ramai lagu ni. Rumah abang, kalau orang mai duduk nak dengar kuliah, berapa orang boleh? 10-20 orang ya, boleh penuh duduk rapat-rapat lagu ni kan. Sikit. Tengah sikit lagu tu, jadi apa yang diperlukan oleh orang Islam? Kena iklankan dia. Kena cerita ke orang Islam ni power. Jadi para sahabat ketika mana Nabi Isra' dan Mi'raj balik daripada Baitul Maqdis, mereka dengar
Mereka tahu kata ada cerita baru daripada Nabi. Sebab Nabi, masa pergi Isra' Mi'raj, Nabi pergi seorang dengan malaikat Jibril. Nabi balik, Nabi sembahyang subuh dengan malaikat Jibril. Selesai sembahyang, Abu Jahal orang pertama dulu pergi dekat Nabi. Sebab apa? Memang perangai dia suka tanya Nabi. Tanya apa? Ya Muhammad, ada cerita baru dah hari ni? Ada berita viral dah hari ni? Dia suka tanya Nabi. Pasal apa dia tanya Nabi berita? Sebab Nabi pembaca berita. Macam mana tahu kata Nabi pembaca berita? Bagi tahu berita kat kita. Sebab nama Nabi, Nabi. Nabi mai daripada perkataan nabak berita. Nabi orang yang membawa berita. Jadi dia pergi jumpa dengan pemberita. Ada berita baru dah hari ni. Ada. Baru balik daripada Palestin. Yang ni boleh viral. Nak tak Muhammad, aku panggil semua orang dengar cerita hang. Sebab dalam otak dia apa dia? Orang biasa pi naik kuda laju sebulan pi. Patah balik sebulan. Maknanya pi balik 2 bulan. Macam mana hang boleh pi semalam balik pagi tak sat 5 jam? Macam mana boleh buat 5 jam? Hak tu pi Baitul Maqdis. Ingat Nabi bukan pi Baitul Maqdis. Naik langit ni. Baca tengok dalam Quran, dalam hadis, Nabi kata apa? Jarak di antara langit dunia dengan langit atas dia, langit pertama tu, first daripada kita naik langit pertama. Jarak dia kalau berjalan 500 tahun perjalanan. Tu langit satu. Nabi naik sampai langit ke berapa? Nabi naik sampai langit ke-7. Tak berhenti situ. Sidratil Muntaha. Naik pula Baitul Ma'mur lagi. Tingginya. Takkan pergi 5 jam? Jadi, mereka tak dengar cerita tu lagi. Mereka dengar pergi Palestin saja. Pergi malam, balik pagi. 5 jam, 6 jam. Macam mana boleh buat lagu tu? Ni cerita bagus. Lama-lama orang akan kata Muhammad gila. Jadi dia kata, Muhammad mau tak kalau aku pergi panggil semua orang main dengar cerita hang hari ni? Nabi insan mulia. Mana ada sangka buruk dengan orang. Nabi kata apa? Cantik Sebab sebelum ni Isra' Mi'raj, hati Nabi dah dicuci, betul tak? Dia buang tanda hitam yang ada dalam hati Nabi. Malaikat Jibril kata, aku buang tanda hitam daripada hati kamu ni, tempat jalan iblis masuk. Buang. Tak ada. Jadi Nabi kata, baguslah tolong kumpul orang kat aku. Dia kumpul semua orang. Jadi orang Islam bila dengar mai ni kumpul, Muhammad ada benda nak cerita kat semua orang. Jadi geng orang Islam yang 20 orang sikit ni kata cantik, Islam akan tersebar, semua orang akan tahu Nabi Muhammad power. Semua tapi mereka tak tahu cerita apa lagi. Mereka cuma nak tahu kata orang nak bagi tahu kebenaran Nabi Muhammad. Semua excited lah. Jom semua pakai ajak duduk depan. Nabi pun naik Bukit Sopa. Bagi salam. Saya baru balik daripada Baitul Maqdis semalam. Orang Islam kata, pasal apa cerita lagu ni? Habislah orang mau kata Islam gila. Memang ada. Arwah Tuan Guru Datuk Harundin cerita kat kami. Sekejap nak tanya tuan-tuan. Tajuk dia Isra' Mi'raj menyingkap mukjizat Nabi kan. Maknanya bukan saya cerita Isra' Mi'raj daripada awal sampai habis kan. Saya cerita hak penting-penting je kan. Tapi tengok muka tuan-tuan macam nak dengar cerita daripada awal. Tapi dah biasa dengar selalu dah. Ni saya ambil hak penting-penting saja. Dah sebab saya duduk cerita nampak dia duduk tang mana ni, Nabi pergi mana ni? Dah sampai ke belum ni? Dah turun ke belum? Bolehkah saya duduk cerita lagu tu? Saya ambil yang penting-penting saja saya cerita. Jadi bila orang Islam dengar kata jom Muhammad nak cerita benda ni apa, semua pakat kumpul kat bukit-bukit Sopa tu. Semua orang Islam kata cantik lah, Islam menang kali ni. Sebab mereka dah yang mana orang penting dalam agama Islam dah yakin dah dengan Islam. Ada yang baru-baru masuk kemarin, 2 hari lepas, kira masih awal lagi. Cantik, Islam mesti kuat. Tunggu Nabi, nak dengar lah kod-kod Nabi nak abang. Wahai orang Mekah sekalian, sembahlah Allah Tuhan yang satu. Cantik Ataupun, wahai orang Mekah sekalian, nampak tak bintang, nampak tak matahari?
naik daripada timur, tenggelamnya di barat. Siapa yang boleh terbitkan dia daripada barat? Tak boleh. Sebab apa? Sebab Tuhan kita lah yang gerak. Oh, cantik lah. Tiba-tiba pihak abang kata balik Baitul Maqdis. Siapa nak percaya? Jenuh lah. Kata arwah Tuan Guru, selepas Nabi bercakap macam tu, baginda Nabi pun didatangi oleh seorang lelaki. Dia mai dekat Nabi. Dia kata apa? Wahai Rasulullah. Maknanya orang Islam lah panggil Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya boleh percaya Nabi pi Isra' Mi'raj dengan dua syarat. Nabi kata, apa syarat dia? Dia tak kata lah Isra' Mi'raj pi Baitul Maqdis lah, maknanya pi Baitul Maqdis. Saya boleh percaya dengan dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, tolong angkat kaki kanan. Nabi pun angkat kaki kanan. Tu. Apa syarat yang kedua? Syarat kedua, tolong angkat kaki kanan, tolong angkat kaki kiri, jangan jatuh kaki kanan. Mampu ya, macam mana nak buat? Angkat kaki kanan, angkat kaki kiri, kaki kanan jangan jatuh. Mana nak suruh terapung lah. Nabi kata, aku tak boleh buat lagu tu. Mana boleh buat lagu tu? Terus dia kata dekat Nabi, kalau hak yang senang ni, angkat kaki kanan, tinggi ni lah, angkat kaki kanan, angkat kaki kiri, jangan jatuh kaki kanan. Maknanya tinggi ni je lah, bukan tinggi banyak pun. Kalau hak tinggi ni pun hang tak boleh buat, macam mana boleh pergi Baitul Maqdis? Nampak dia dah kacau dah jiwa dia, nampak? Kacau. Oh, Nabi kata kalau macam tu jawapan dia ada dekat Saidina Umar lah, pergi tanya Umar. Pergi tanya Umar, pergi cari mampu lah. Dia tak tahu, pergi kat Saidina Umar. Assalamualaikum. Salam. Umar, Nabi hantar aku mai tanya hang soalan. Soalan apa? Dia ceritalah. Tadi Nabi panggil semua orang kat kumpul dekat Bukit Sofa, nak cerita kat semua orang pasal balik daripada Baitul Maqdis. Aku susahlah nak terima, aku bagi kat Nabi dua syarat. Angkat kaki kanan, angkat kaki kiri, jangan jatuh kaki kanan. Aku tanya lagu tu. Nabi kata, Nabi tak boleh buat. Aku tanya kalau lagu tu macam mana boleh pergi Baitul Maqdis? Nabi kata jawapan ada kat hang, Umar. Umar kata memang ada kat aku, hang tunggu Ustaz. Boleh buah lah tau. Tu kira boleh buah tu. Asal arwah Tuan Guru Datuk Harun ni cerita kat kami pun pakat duk bergelak dalam masjid tu, kata mampu dah kawan ni. Dia Umar buat keluar ni, jawapan ni ada kat pedang aku lah. Apa dia jawapan dia? Dia balas tengok kawan tu terus. Balas terus, pancung. Jatuh badan dia, gedebum, pala api golek api situ. Keluarga dia tahu peristiwa ini, keluarga dia mai kat Saidina Umar. Keluarga dia kata, okey titik saya dulu. Orang semua kata, tuduh Umar bunuh orang, dah masuk Islam, berdosa. Dah, masa ni mana ada hukum hakam lagi, baru 2 tahun Nabi jadi Nabi, betul tak? Tadi dah bak dah. Betul tak? Baru 2 tahun. Semayang pun baru wajib. Boleh faham tak? Dia hukum bunuh apa semua ni, saya pergi Madinah nanti, dah hijrah. Boleh faham tak? Ada lagi baki lagi berapa tahun? 11 tahun balance lagi. Dia pergi duduk kat Mekah, baru pergi Madinah. Boleh faham tak? So jangan takut pasal bunuh orang apa, jangan risau. Hak ni awal lagi. Sebelum tu pun Tuan Arab dah bunuh ramai dah sama mereka. Mai-mai kat Saidina Umar, dia pancung kepala kawan tu. Pom, kena. Jatuh kena. Keluarga dia kata, apa Umar hang buat lagu ni? Kawan ni Nabi suruh mai tanya hang jawapan, yang api cantai kepala dia pasal apa? Apa jawab Saidina Umar? Ni kata orang cerdik. Apa Saidina Umar kata? Ni, kalau bahasa kita, Syekh ni. Dengar ni. Kalau Nabi yang pi Baitul Maqdis, Nabi pi Baitul Maqdis, balik cerita kat dia, dia tak percaya. Takkan Umar cerita dia nak percaya? Tuan badan pi balik cerita tak percaya. Tahu mai tanya kat aku, hang ingat aku cerita hang nak percaya? Sebelum hang murtad, baik aku bagi pala hang sekali, selesai duduk dalam Islam lagi. Nampak tak? Apa dia? Peristiwa Isra' Mi'raj ni, dia menggoyang hatta orang yang angkat syahadah di hadapan Nabi pun bila dengar cerita lagu ni goyang. Maaf. Saya sebut dulu. Tuan-tuan ingat, saya mai dalam keadaan aman. Saya bukan cari gaduh, bukan nak cari pasal apa.
Cuma ada beberapa perkataan bila saya sebut, sebab tu saya minta maaf dulu, sebab takut orang terasa hati. Apa dia? Kita kena banyak berterima kasih dengan orang-orang lama di tempat kita, tanah kita. Mereka yang banyak cerita kat kita Isra' Mi'raj sampai kita yakin. Kalau tidak, perasan mampuh kita kalau hari ni baru nak dengar. Kalau tak main selalu. Dan maaf lah, kita ni pun semua yang ada dalam masjid saya memang duduk tahu sini. Saya pun tahu, kita kerja duduk mengaji, dengar ustaz cerita lagu tu, kita hafal lagu tu ya. Kalau orang goyang sikit kita, boleh goyang oh. Kalau orang tanya soalan yang kita tak boleh jawab, goyang oh, Isra' Mi'raj ni. Sebab tu masa tahun 2013 saya pergi Langkawi dengan isteri kami berdua. Masa tu isteri saya sarat. Dialah 2013. Kami pergi Langkawi sajalah pi. Saya kata kat isteri saya, ni nak honeymoon ke apa ke, dah 3 hari tak dengar ceramah, tak boleh. Honeymoon tak honeymoon, ceramah mesti kena pergi juga. Jadi pergi cari majlis ilmu kat Langkawi. Nabi kata kalau tak dengar majlis ilmu hati gelap oh. Honeymoon tak honeymoon. Kahwin dengan ustaz tak ustaz. Hang tak dengar ilmu, buta mata hati lagu tu juga. Kami pergi cari, tengok-tengok ada forum perdana berkaitan dengan Syiah. Kami duduk dalam majlis itu. Panel tu sampai bercakap, di negeri ini, dia kata, di negeri ini, mana masa tu Kedah lah, ada beberapa orang cikgu yang ditangkap kerana ketika mengajarkan kepada anak-anak berkaitan Isra' Mi'raj, mereka habaq dekat budak-budak. Isra' Mi'raj ni macam cerita fairy tale lah, macam cerita Walt Disney itulah. Oh, mana boleh, ni bukan cerita dongeng, ni cerita betul. Dia kata, pasal apalah Islam duk main dengan cerita lagu ni? Sabar saya dulu. Habaq kat saya, dalam Islam tang mana yang kita nak pakai logik? Mana ada. Logik ni nombor 2. Pertama apa? Iman. Hang kena percaya dulu dengan Tuhan. Pasal tu nak percaya dengan Tuhan, dia bagi benda hak dahsyat terus. Contoh dia apa? Daripada awal lagi Islam bukti kat kita, Islam bukan pakai yang ni. Dia kena pakai hak ni. Kena yakin. Sebab kalau tidak, maaf dah saya abang, kesan dia hari ni, kalau kita banyak pakai yang ni, sebab tu hari ni anak-anak tak berapa mau dengar cakap mak bapak, sebab dia rasa dia pergi universiti, dia cerdik, mak bapak dia tak pergi sekolah tinggi. Ni kesan. Dia rasa mak bapak dia tak reti. Tak reti apa, besar hang ingat senang lah. Sebab apa? Pakai hak ni. Islam dia tak mau, dia suruh pakai mata hati. Ni mak bapak aku kot. Kalau aku pun Allah boleh bagi cerdik, takkan mak bapak aku tak boleh bagi cerdik? Betul tak? Pasal pakai apa? Pakai yang ni? Bukan, pakai yang ni. Betul? Sebab tu Islam dia bentuk yang ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Selalu dulu lah kat area kita ni, dulu tahun 2001, 2002, 2003, 2004, selalu dengan ayat ni dalam khutbah Jumaat. Apa dia? Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana tidak ada berguna harta benda dan anak pinak, melainkan yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Sebab tu dia nak bina yang ni. Isra' Mi'raj Islam. Contohnya apa dia? Macam mana nak percaya Nabi Adam boleh main, mak bapak pun tak ada? Hak tu tak cukup lagi. Macam mana nak boleh percaya ada lelaki saja, tahu tiba-tiba ada orang perempuan. Siapa dia? Daripada Nabi Adam bawa keluar Siti Hawa. Lagi dahsyat, bukan kata agama kita, bukan kata agama kita saja, agama hak Kristian pun sama. Apa dia? Mereka percaya kat Siti Maryam. Maryam macam mana boleh lahirkan Nabi Isa tanpa ada orang lelaki sentuh? Tu otak nak pergi tahu mana? Tak lepas Jadi Islam memang dia bukan nak suruh guna otak kita. Islam bukan dia main, dia nak suruh kata kat kita, ni kalau hampa cerdik sikit, hampa try ajah Quran, tengok tak mana boleh pakai, boleh. Mana boleh. Tak boleh. Islam dia nak kita ikut dia. Dia kata lagu ni hang ikut. Sebab itu maaf, saya mengambil kesempatan, sebab bila balik kampung ni bukan senang. Sebulan sekali, itu pun kalau dapat singgah. Kalau ada, pergi tempat lain. Pergi Sungai Pelik lah, pergi Lahak Yoi ke apa kan, tak dan singgah sini.
Hari tu pun first time mereka pergi khutbah cengih. Bagi khutbah gerong. Khutbah kena cengih lah sebab kita ada matlamat kita, betul tak? Saya pesan dekat tuan-tuan, tolonglah benda berkaitan dengan Wahabi, berkaitan dengan Syiah, tuan-tuan letak barrier siap-siap. Benda ni kita tak mau. Tak larat nak bagi bukti, dah sampai 100 bukti, takkan nak bukti lagi. Sebab tu dalam syair orang Arab dia kata apa? Tidak boleh lagi nak cerita dekat orang kalau siang pun masih perlukan dalil. Ni siang ke malam lah ni? Siang ke malam? Dia tu dia matahari besar dah ada. Boleh faham tak? Orang lagu ni tak guna dah sembang. Ni Wahabi ni betul ke tak betul? Syiah ni betul. Nak bagi bukti apa lagi? Duk ada 100 bukti lah duk bagi bukti. Boleh faham tak? Hak tu boh siap-siap dalam kepala otak. Sekat. Kita punya ahli sunnah wal jamaah, pegang yang tu. Pegang yang tu. Tak payah duk kata ni kita kena try tahu juga saudara kita. Kita kena berkenalan juga dengan saudara kita. Janganlah Nabi habaq, umat aku akan terbahagi 7. Tengok elok-elok. Golongan yang sentiasa menang. Buka hadis 40 akhir zaman. Golongan yang sentiasa menang. Tajuk dia. Ulama letak tajuk dia. Antara ulama yang letak tu Syekh Fahmi Zamzam. Golongan sentiasa menang. Siapa dia? Nabi kata dalam hadis tu, au kama qol, Yahudi terbahagi kepada 71 golongan. Semua masuk neraka, satu je masuk dalam syurga. Nasrani terbahagi kepada 72 golongan. Semua masuk neraka, satu saja selamat. Umat aku terbahagi 73, semua masuk neraka, satu saja selamat. Hak tu pun kita susah nak faham. Dah Nabi habaq dah, hak pecah lain 72 masuk neraka, satu saja selamat. Siapa dia? Ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah al-Maturidiyah, dan juga imam-imam mazhab yang sekarang tinggal 4. Imam Hanafi, Imam Syafi'i Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Khalas. Pegang yang tu kuat-kuat. Nabi kata apa? Addu 'alaiha bin nawajis. Gigit dengan gigi geraham. Orang kata macam mana kita nak tahu hak yang satu tu? Nabi sambung hadis tu. Nabi kata apa? Para sahabat tanya, siapa dia satu tu? Hak satu tadi dekat Yahudi tu, satu dia yang selamat. Boleh faham tak? Ya, Bani Israel, Yahudi lah. 71, satu yang selamat. 72, satu yang selamat. 73, satu yang selamat. Hak satu selamat ni siapa? Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi. Aku dan sahabat-sahabat aku ada pada dia. Jalan itu, itulah jalan yang betul. Siapa dia? Oh, kami tak tahu Ustaz. Oh, kami orang awam. Macam mana nak tahu benda lagu ni? Saya bagi dekat orang awam buah kunci rapatnya. Pegang betul-betul. Jangan goyang dah lepas ni. Apa dia? Kan dalam satu hadis Nabi bagi tahu ketika mana bukan pembukaan, ketika mana perang Khandaq. Itu tahu perang Khandaq, perang Ahzab. Perang Khandaq, perang Ahzab. Nanti buka Quran, ada surah nama surah Al-Ahzab. Apa makna Al-Ahzab? Al-Ahzab ni kita panggil kesepakatan yang nak menjatuhkan Nabi. Dia musyrikin Mekah, geng dengan Bani Qainuqa, geng dengan Bani Nadir, geng dengan Bani Khuraizah, geng dengan yang mai belah mana lagi, Taif, geng lagi dengan ni. Ni geng ni semua ni lawan dengan siapa? Orang Islam satu kat Madinah. Hak ni set-set ni kira dah dekat puluh ribu dah ni nak lawan dengan Nabi. Tentera Nabi masa tu ada berapa ribu saja. Perang Khandaq. Jadi cadangan gali parit, peram buat parit lagu tu, mai depa kena mula menang perang Khandaq orang Islam. Hak lain semua tunduk. Islam berjaya dikembangkan. Ketika itu baginda Nabi bagi ucapan. Apa ucapan Nabi? Nanti tuan-tuan baca tau. Saya duk abang maklumat tu, tuan-tuan tulis, cari kat tu. Apa dia Nabi abang? Satuftahul Konstantiniyah. Pasti akan dibukakan kota Konstantinopol.
Nama dia hari ni Istanbul. Mai daripada bahasa Turk, Islambul, dia tukar jadi Istanbul. Asal nama dia Konstantinopel. Tengok saya elok-elok. Daripada Kosta, kan Nabi kata apa? Satufda'ul Konstantiniyah, akan dibuka. Maknanya Konstantinopel dibuka bila? Nabi bercakap bila jarak dia lebih kurang 800 tahun. Makna Nabi dah cakap benda ke depan. Nabi dah cakap benda ke depan. Akan dibuka kota Konstantinopel. Berapa tahun? 800 tahun. Okey? Okey? Tengok elok-elok. Nabi kata apa? Sebaik-baik ketua adalah ketua mereka, sebaik-baik tentera adalah tentera mereka. Nabi sebut dengan mulut Nabi yang mulia, menjadikan itu adalah hadis dan sunnah Nabi yang Nabi duduk di atas dia. Apa dia? Sebaik-baik ketua, sebaik-baik tentera. Jom kita tengok tentera siapa yang boleh buka kota Konstantinopel lah? Tentera siapa? Sultan apa nama dia? Sultan Muhammad apa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Betul ya tu? Sultan Muhammad Al-Fatih. Jom kita tengok Ustaz, Sultan Muhammad Al-Fatih ni siapa dia? Macam mana dia buat cara hidup dia? Sebab Nabi kata dia terbaik, Nabi puji dia. Maknanya kalau kita ikut dia, betul jalan kita. Sultan Muhammad Al-Fatih itu berada di atas jalan sufi dan tasawuf, macam mana ulama kita bawa kat kita di sini. Asy'ariyah. Kita masih lagi duk nak terima, nak dengar, nak panggil ustaz-ustaz yang belum. Berjaga-jagalah wahai orang kampung sekalian. Ni orang kampung kita tak salah duk buat benda pelik-pelik. Janganlah, ni hujung zaman dah. Perdalam ni sifat 20, perdalam benda lagu tu. Dia goyang kita benda-benda ni, habis kita tuan-tuan. Mai cerita sat lagi tentang Tuhan ada rupa tak ada rupa. Ui, jagalah ya Allah anak cucu. Itu pesanan saya di awal itulah kan, berkaitan dengan Isra' Mi'raj ni. Pasal apa? Dia menggoyangkan hatta orang Islam ketika zaman Nabi bila dengar cerita lagu ni. Saya ambil izin bagi tuan-tuan faham Isra' Mi'raj mukjizat ni tang mana? Kita ambil nyamuk Nyamuk. Kan kita duduk dalam masjid ni ada nyamuk. Tengah duduk tu saya kena getik nyamuk. Kita ambil lah nyamuk duduk tang mana? Tang mana selalu nyamuk. Katalah duduk tang sini. Ada nyamuk duduk belakang ni. Kita duduk ceramah ni, nyamuk gigit. Aduh, sakit lah. Lepas tu dia duduk hurung telinga kita. Oh, kita pun sekian tuan-tuan. Tak minta maaf dah. Salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya pun balik. Rupa-rupanya nyamuk tu duduk ikut saya. Saya masuk kereta. Tutup pintu. Boom. Nyamuk tu duduk sekali dalam kereta. Lepas tu saya habang kat kawan saya. Ustaz Saifuddin. Cikgu matang poh. Pudin. Jom. Dia kata, nak pergi mana? Aku ada kenuri ni sekejap lagi malam ni. Mana? Jitra malam kenuri. Jom, kita cunggit lah ni lah. Sekejap lagi sampai sana, kita boleh pergi mandi-mandi tak mana ke apa. Salin baju, duduk tangan lah, pakai baju kenuri lah. Takkan nak pakai jubah, bukan nak bagi tazkirah. Cantik. Dia berdarah. Daripada sini pergi Jitra. Berapa jam pergi Jitra? 2 jam setengah. Pergi Jitra. Tengok bahasa duk bawa tu, duk ada kereta, duk ada tol, duk ada highway, duk ada pokok, duk ada hak nu, duk ada bukit, duk nampak apa sikit. Nampak atau Gunung Jerai nampak? Gunung Jerai nampak Gunung Jerai pun nampak. Pi kenuri habis malam balik. Pi sekali lagi pukul 12. Pi perjalanan 2 jam. Sampai pukul 2.30. Duduk tang sana sampai 2 jam. Dia beradik apa gelak ketawa apa tangkap gambar apa. Pukul berapa dah? 4. Lepas tu patah balik. Pukul 7 lah sampai sini. Allah, orang masjid telefon. Waalaikumsalam Ustaz Don. Salam. Ni tadi Ustaz mai tadi. Ustaz tertinggal kayu sugi. Saya ada bawa kayu sugi saya. Katalah duk ceramah-ceramah tertinggal tang ni. Ustaz tinggal kayu sugi macam mana? Tak apa-apa kami patah balik. Saya mai patah balik. Ambil kayu sugi. Buka pintu, nyamuk tu keluar. Masuk balik masjid. Dia main jumpa member dah. Member dia kata kat dia, "Woi, hang pergi mana?" Nyamuk tu kata, "Aku pergi Jitra."
Gamak kawan dia percaya tak? Mampu tak percaya. Mampu kawan dia nak percaya. Kawan dia kata, hampir menang sekali lagi. Jita kepala otak macam mui. Dia kata, sungguh aku pergi jitera. Hak nyamuk tu kata, aku pergi jitera. Kawan-kawan dia kata, ni, hang nak aku panggil nyamuk-nyamuk lain nak main dengan cerita hang. Dia kata, panggil aku boleh ceritakan apa perjalanan yang ada kat dalam nak pergi jitera. Dia kata, okey, tak apa, jom kita panggil. Panggil semua nyamuk-nyamuk lain berkumpul datang sini. Kan? Kumpul semua. Dia pun semua, apa ni, apa cerita ni? Hak nyamuk sekok tu kata, dak, tadi aku pergi jitera, aku baru balik. Hampir bila? Aku pergi taksat tengah hari. Lepas tu, balik taksat lah pukul 7. 7 jam hampir jitera. Kawan-kawan dia kata, hang gila dia ni. Dah lah otak nyamuk. Jangan duk pergi tukar jadi otak udang dia kata dah. Boleh faham tak? Oh, nak kenal ni. Tak, tapi saya tanya tuan-tuan, dia pergi jitera tak nyamuk taksat tu? Dia pergi. Kawan-kawan dia kata, lain-lain lagu ni. Hak dia ni cerita semua-semua, aku pergi jitera. Kawan-kawan dia kata, lah ni macam ni, nanti saya bawa sabar bertenang. Hang betul pergi jitera? Betul. Kami boleh percaya dengan 2 syarat. Nampak macam kawan tadi tu? Nampak? Kami boleh percaya dengan 2 syarat. Apa dia? Pertama, hang cuba ribah tengok hang punya sayap. Dia pun bagi perot laju. Okey, lah ni daripada depan mimbar ni, hang cuba terbang tengok pergi sampai pintu sana. Dia pun balap. Terbang sekerat, kipas tiup berum melayang pintu tu. Kawan-kawan ni, dia ni gila. Dia patah balik, dia kata, sorry ya, ada kipas tak boleh nak pergi sana. Dia tiup sayap aku ni. Kawan dia kata, ni hang tahu tak, kita 7 keturunan pun belum tentu sampai jitera, hang tahu. Macam mana hang boleh buat 7 jam ya? Okey lah, ni macam mana dia nak cerita kat kawan-kawan dia nak pergi percaya? Bukan dia terbang pergi sana, betul tak? Dia tu pergi naik kereta dengan kita. Macam itulah beza di antara Nabi dengan Jibril. Nabi besar mana, Jibril besar mana, duk bawa Nabi pergi naik buruk pula dah. Lah ni nak tanya, nyamuk hidup zaman bila? Hak saya hidup zaman bila? Zaman yang sama tak? Jumpa sekali tak? Waktu yang sama tak? Duk dunia ni tak? Ya. Macam itulah peristiwa Isra' Mi'raj. Boleh faham? Ha? Bagi senang faham. Bukan pi. Pasal apa nak susah lah? Senang kan? Pergi cerita. Buh tekan pedal kita punya accelerate tu. Lah. Kan minyak kan? Patah balik. Tu pasal naik kereta biasa kan? Naik kereta hak laju pula. Mampu nyamuk lain terak bah. Masuk-masuk masjid tengok nyamuk semua pakat mati pun. Tahu dah lah cerita pasal apa? Semua tahu kata kawan dia pergi jitera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sambung. Apa pengajaran kita dapat daripada awal Isra' Mi'raj? Sebab kita hanya cerita rambang ya. Daripada Mekah pergi Baitul Maqdis naik langit. Kita cerita hak tu je. Kita bagi orang yakin depan. Jadi apa kita nak belajar dalamnya? Pasal apa nak pergi jalan jauh-jauh? Sedangkan puasa pun Nabi dapat dekat masjid. Zakat pun dapat dekat masjid. Pasal apa Isra' Mi'raj semayang nak kena dapat sampai ke langit tu? Ada banyak pengajaran dia. Yang pertama, kita ambil semayang dululah secara keseluruhan lah. Semayang ini melibatkan hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah Ta'ala. Siapa yang mai semayang sayang Allah tak sayang manusia, semayang dia tak betul. Duduk dalam saf rapat elok-elok, keluar bergaduh. Siapa rapat saf kalau duduk bergaduh? Takkan tak faham-faham. Nampak tak? Semayang sebab tu dari masjid ke masjid. Nak tunjuk apa? Hubungan secara lagu tu. Dunia ni sesama kita kena jaga. Sesama kita dulu kena jaga. Pasal tu Nabi berani cakap kat kita. Nabi kata apa? Wallahi la yadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Nabi kata, demi Allah, seorang daripada kamu tak akan masuk ke dalam syurga selagi mana dia tak ada iman. Dan demi Allah, orang itu tak akan ada iman selagi dia tak ada cinta dan kasih sayang
Nabi habaq, mau dah aku tunjuk ke hampa apa dia cinta kasih sayang punya buah dia? Para sahabat kata, bala ya Rasulullah, kami nak dengar. Nabi kata, ashfus salam bainakum, sebarkan salam antara kamu. Bukan makna bagi salam semata-mata. Semata-mata bagi salam tu betul dah, tak salah. Sebab lepas habis sembahyang mau bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, betul. Tapi yang dia nak tu perbuatan bagi salam tadi tu. Apa dia? Cuba tengok dalam banyak-banyak perkataan Allah letak alif lam syamsiah ke alif lam qamariyah? Alif lam alif lam syamsiah. Pasal bila matahari ada, bulan bintang tenggelam. Okey, dia masuk terus. Assalam, alif lam tak nampak. Kalau alif lam qamariyah macam baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia jadi bulan. Bulan kalau still bintang tu duk ada lagi. Dia nampak. Boleh dapat cara nak faham. Jadi alif lam syamsiah dia bagi apa dia? As. Confirm kena senyum. Mana boleh baca huruf sin tak senyum? Perbuatan salam tu yang nak tu. Senyum kat orang, renyeh. Ucap doa, apa dia? Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita doa kat orang, kata apa? Sejahtera ke atas kamu. Maknanya apa? Aku aman, kamu aman. Aku takkan cari pasal dengan kamu. Bukan bagi sebab tu nak masuk masjid pun bagi salam. Assalamualaikum ataupun assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Masa kita masuk masjid kan, kita bagi salam. Pasal apa bagi salam? Sebab dalam masjid pun kita tak mau gaduh. Nampak? Jadi sembahyang dia ajak kita daripada awal hubungan sesama manusia. Pasal itu bila kita duduk sembahyang, dalam keadaan kita sembahyang, bila mana tu imam salah, kita kena tegur. Bila kita tegur tu imam, bukan orang yang duduk tangnu. Bukan orang duduk tangnu. Betul tak? Hak duduk tang mana yang tegur tu imam? Tang ni. Betul tak? Siapa dia? Yang belakang tu imam. Belakang ni payah sikit nak faham. Pakai perkataan canggih sikit. Apa dia? Yang dekat dengan tu imam. Betul tak? Hari ni bila seseorang itu salah, yang tegur dia duduk tang mana? Duduk kat jamban tengah meneran. Baru mai sembahyang, dengar tu imam baca salah. Contohnya lah, tu imam buat pengumuman, Assalamualaikum, saya nak jadi imam sekali lagi. Tu imam abang, sebabkan hari ni special, tengok tuan-tuan semua baru lepas mengaji Quran, saya nak baca Qiraat Warsh an Nafi'. Nama imam dia. Kita dalam ni Hafs an Asim. Hari ni saya nak baca Warsh an Nafi'. Tu dia tanyalah semua jemaah, saya nak baca qiraat apa? Semua jemaah apa? Warsh an Nafi'. Okey, selagi saya baca tuan-tuan dengar elok-elok lah. Dia pun Allahu Akbar. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Oh, orang dengar dah bunyi pelik dah. Tang mana? Hak dalam ni semua dah tahu dah. Oh, tu qiraat. Hak luar belum tahu lagi. Mai seorang dia pergi masuk jamban. Belum ambil wuduk dia pergi masuk jamban, meneran dulu. Lepas tu dengar semua orang kata amin. Tu tak imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dia duduk dalam jamban, subhanallah. Weh, hang baru mai kot. Boleh faham tak perumpamaan yang saya duk bagi? Macam tu dalam hidup kita hari ni. Pemimpin ke salah, ustaz ke salah, kita duk ada kat jamban tak tahu apa kepala ekor, duk mai pergi tegur orang, duk cari pasal dengan orang. Lepas tu bila orang taji dia balik, mula melenting. Tu orang kata hari ni pelik, hari ni pelik. Contoh dia duduk kat jamban, dia subhanallah kita dalam ni. Lepas tu bila kita keluar, kita berkata ada apa hang duk tegur orang, hang baru duduk dalam jamban. Dia marah kita balik. Oh, hang buat kat orang boleh, orang buat kat hang tak boleh. Ni hari ni punya perangai. Dia paku orang mau, orang paku dia palam dia balik, dia melenting pula. Tu perangai hari ni. Sebab tu dalam Islam dia ajak sembahyang nak jaga hubungan
belakang tu imam yang tegur tu imam, jangan orang lain. Kalau belakang tu imam tak tegur, semua buat tak tahu. Saat lagi lepas semayang baru tegur lain. Biar berterusan dulu proses semayang tu. Jangan kerana satu sahaja tak faham wadduha ke wadduha, tak faham, pergi rosak habis jemaah. Ni semayang apa ni, berhenti. Hang duk ingat kat belakang tu sekali, rosak semua orang punya semayang. Boleh faham tak? Sama macam ni. Bincang tajuk tanah wakaf contohnya. Saya yakin kalau saya tanya tuan-tuan tahu wakaf banyak mana? Kita semua tak boleh angkat tangan cerita pasal wakaf. Tapi bila cerita wakaf dekat negeri Pulau Pinang berlaku hari tu dia pakat semua main hentam, tak tahu hentam siapa. Dia ni balun, aku barah siapa, main aku pun tak tahu. Nampak tak? Kerja kita nak buat hingat. Walhal benda-benda melibatkan wakaf nak menyelamatkan umat Islam daripada 80 orang, kita boleh selamat 280 orang. Kita tak tahu apa. 8 tahun projek tu tak boleh nak buat hanya kerana 14 orang. 200-300 umat Islam yang ni duk tunggu nasib mereka. Kita tak tahu, kita duk ingat macam kita aku menyelamatkan umat. Nampak tak? Bahaya umat Islam. Sebab tu Isra' Mi'raj dari perkara Mekah pi Baitul Maqdis. Sebab apa? Semayang ni kena jaga yang ni dulu, ni jaga ni. Sebab itu ceramah jangan panggil orang-orang yang boleh merosakkan hubungan antara kita. Jangan cuba-cuba. Biar tok guru pondok kampung hak mana cerita kita tidur tu lebih baik daripada hak yang duk mai duk bagi pecah belah kita. Hubungan. Lagi hubungan dengan atas semayang. Sebab tu dalam semayang dia canggih. Kita antara tempat yang paling mustajab doa masa bila? Masa bila dalam semayang? Sujud kan? Tang mana saja dalam sujud pun boleh. Betul tak boleh? Rakaat pertama boleh, rakaat kedua boleh, rakaat ketiga boleh, rakaat empat boleh. Betul tak? Haji kan? Apa dia? Kita sujud cakap kat lantai. Subhanallah. Lepas tu ada doa hajat pula bagi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhanal Qudus. Habaq kat lantai. Tetapi yang mendengarnya di langit. Sebab tu orang kata umat hari ni teruk kita sebab kita dengan hubungan dengan masyarakat langit. Apa dia? Zikir kita, munajat kita, amalan kita tak rapat dengan mereka. Kita banyak nak buat kat orang dunia aja. Oleh itu pengajaran daripada mukjizat Isra' Mi'raj apa dia? Semayang sungguh-sungguh. Semayang ni kena faham dalam dia apa dia yang ada. Jangan semayang menjadi alasan untuk kita bergaduh. Tak mau lagu tu. Kita tak banyak tahu. Jangan gaduh. Orang duk makan kita. Tuan-tuan mau tak mau, tiap-tiap hari kita tengok tu dia orang bangsa asing yang mana yang duk ada hak dapat. Hak orang Islam tak ada apa. Orang Islam bangkit isu sikit saja semua pakat bergaduh. Pasal apa? Semua tak faham. Tapi nak bercakap juga jadi macam orang duk dalam tandas tadi. Maaf kalau saya lanjutkan sikit saya lanjutkan sikit. Apa dia? Isra' Mi'raj, Nabi mula daripada Mekah, pergi ke Baitul Maqdis, naik ke Sidratil Muntaha. Apa Nabi nak tunjuk? Nabi nak tunjuk pembentukan diri sebelum naik, belah dada dulu. Kita hari ni sembang kemas pasal dekat luar ni. Apa dia kita sembang? Kita sembang pasal Gaza. Tak salah Imam Syafi'i daripada Gaza, bagus. Kita sembang pasal Rohingya, bagus, tak salah. Kita sembang pasal New Zealand. Tapi pasal pematang janggut siapa nak sembang? Kalaulah saya tanya tuan-tuan kan, sampai bila anak-anak di Permatang Jangguih ini asyik pergi sekolah nak kena bayar? Boleh tak anak-anak di Permatang Jangguih ini pergi sekolah tak payah bayar? Ada tak kaedah dia? Atau soalan saya, ada tak tempat yang budak kampung tu pergi sekolah tak bayar? Ada.
Tahun 2019 dah. Tahun 2019 dah ni. Sekolah Matan Jangguih dah berapa tahun dah. Takkan masih lagi yuran penduduk tempatan, yuran masih kita bincang. Ni nanti jangan lupa abang Kak Mak nak bayar yuran. 2019 dah. Tolong senarai kat saya, Ustaz. Negara-negara kaya. Contoh-contoh. Bagi ya. Brunei lagi. Dubai lagi. Arab Saudi. Lagi. Qatar. Awak semua negara Arab, negara Mak Saleh tak ada kah? Dia kata, Ustaz, dua contoh ni kami tak mau negara Mak Saleh. Tak usah lagu tu. Dia benda ilmiah, dah dia negara maju, kita kena abang. Amerika. Lagi mana? Australia. Lagi mana? Negara-negara kaya. Kaya. Negara yang kaya. Brazil. Perancis. Switzerland. Betul. Bank Dunia. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, semua yang tuan-tuan sebut tu, minta maaf dah. Ni tuan-tuan sendiri ni, termasuk saya, kita tak sebut pun nama Mesir. Sebab apa? Mesir bukan negara kaya, negara miskin. Tapi Mesir biaya pembelajaran saya. Isteri saya Universiti Kahirah, bukan Universiti Al-Azhar. Saya Universiti Al-Azhar. Isteri saya punya yuran RM25,000 setahun sebab ambil medical. Isteri saya doktor. RM25,000. Saya RM25. Yang lain semua Universiti Azhar tanggung. Negara-negara kaya pun tak boleh nak tanggung pelajar-pelajar ke semua. Sebaliknya negara miskin macam Mesir yang boleh tanggung pelajar-pelajar ke semua yang belajar di Universiti Al-Azhar yang berjumlah puluhan ribu, ratusan ribu itu. Sebab apa? Dia ada sistem dia. Ketika mana Israel ketika mana Israel perang dengan Mesir bulan Oktober 1972 ke 76, tak ingat. Mesir perang kan, ekonomi jatuh. Habis perang, Mesir menang, dapat bukit Tursina apa semua dapat kan. Ekonomi jatuh, perang. Macam mana nak naik balik? Pinjam duit dengan Universiti Al-Azhar. Ini fakta. Universiti di sebuah negara memberikan pembiayaan kepada negara untuk membangunkan negara. Saya hasil dia. Tapi saya tengok orang kampung saya sendiri tak boleh nak bentuk benda macam tu. Sebab apa? Bahasa orang tawa, kita main banyak. Kita sembang benda kecil-kecil, kita bergaduh benda kecil-kecil. Dalam masjid kita tak sembang benda-benda yang boleh bangunkan masyarakat kita. Hak tu rugi. Tahun 2019 dah ni. Tu saya tanya tuan-tuan, macam mana tu? Ni Isra' Mi'raj punya cerita ni. Macam mana nak buat? Tuan-tuan menung, saya pun menung. Eloklah. Jam pun sudah tunjuk pukul 10.30. Cukup dah masa? Habis dah? Masa dah tamat? Tu macam mana ni? Lekas, macam mana nak buat ni? Ni untuk Matan Jangguih ni. Kita tak mau sembang pasal orang nak. Nak sembang pasal sini. Maaf, tengok saya elok. Saya ni bukan orang luar. Walaupun tuan-tuan tengok tangan saya mengundi, saya dah tukar Korea. Saya Korea semenyih bani. Tak maaf lah, saya sebut, tuan-tuan tengok saya dulu. Kalau tuan-tuan rasa saya cakap ni, saya nak cari gaduh, nak cari pasal, terpulang. Tapi saya yakin, tuan-tuan tahu saya cakap ni benda yang elok. Apa dia? Jalan kita ni, daripada ujung ni sampai ujung sana, sampai tembus ke roundabout besar sana kan. Minta maaf lah. Sini semua tempat yang paling hangat masa politik. Tapi apa tempat ni bangun? Takkan kita nak jadi kambing hitam? Sampai bila? Politik bagus, saya tak marah. Politik bagus. Tuan-tuan semangat mai dengar kuliah, memperbaiki kita punya akidah, pegangan kita, politik kita. Bagus, saya tak kata salah. Tapi lepas tu apa dia?
Ni semua tempat bergegang ni masa politik ni. Ni semua tempat ni bergegang sampai hujung jalan sana. Pom. Okey, tapi anak tempat ni. Apa maksud saya? Takkan ada orang yang akan jaga nasib kita, melainkan kita kena jaga nasib kita sendiri. So sekarang macam mana kita nak buat? Saya tak banyak ilmu, saya tak pandai. Apa yang saya boleh kongsi? Pertama, masjid kena jadi ibu. Masjid tak boleh lagi duduk dalam keadaan, maksud tak boleh, bukan saya nak letak fatwa ke hukum, tak, saya ustaz kecil. Tapi nak bagi tahu kata, tahun 2019, masjid dah tak boleh lagi dah hanya sahaja membincangkan benda agama. Quran, tajwid, akidah, tambah lagi dalam dia ilmu-ilmu. Contoh, bentang ni, ambil satu papan putih letak depan ni, tok imam, semua ni ada tanggungjawab membangunkan, sebab ini ibu. Apa dia? Assalamualaikum orang kampung semua. Hari ni saya baru balik daripada Kemboja. Saya pergi ziarah untuk ambil ilmu bangunkan kampung kita. Kemboja adalah sebuah negara yang merdeka awal daripada negara kita 4 tahun. Bila dia cerita tu kita pun dengar. Okey. 4 tahun, tahun 19, kita merdeka tahun 1957. Depa 1953. Tetapi tengok macam mana, maaf saya sebut, ni bukan hina, ni fakta. Tengok macam mana Kemboja ataupun Cambodia mundur daripada kita 10-20 tahun ke belakang. Apa terjadi pada mereka, tuan-tuan? Sebelum tu bagi saya cerita, dia melalui 3 fasa. Fasa pertama, fasa ketika Perancis mai. Mereka nak halau Perancis keluar. Mereka ada tubuhkan satu tentera. Tentera ini, dia nama ketua dia adalah Long Nol. Nama dia, Long Nol. Long Nol halau Perancis keluar, dia jadi terror, tapi dia lupa diri. Dia pergi topple dia punya raja, nama Sihanouk. Dia topple Sihanouk, Sihanouk tak boleh masuk dalam negara, dia kontrol negara. Tubuh pula satu lagi tentera nak lawan Long Nol. Nama tentera tu Pol Pot. Pol Pot ni serang Long Nol kalah, lari dia, mati dia, kena bunuh. Pol Pot ambil kerajaan dalam masa 3 jam. Tiba-tiba Pol Pot berubah menjadi kerajaan paling ganas dalam dunia dalam masa 5 tahun, 1975 sampai 1979. Dia bunuh 2 juta penduduk Kemboja. Kita orang kampung semua dengar, Allah, jahanam. Saya sebagai imam di sini, saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, hasil daripada yang ni ada 4 benda kita kena bincang. Pertama, bila bincang lagu tu, kita orang kampung akan ambil manfaat. Kita jangan jadi macam tu. Sebab kalau satu negara boleh runtuh, satu kampung, satu qaryah, satu mukim, lagi senang nak jatuh. Apa dia? Daripada sejarah bermula kemerdekaan mereka 1953 sampai kepada peristiwa yang berlaku di Pol Pot itu, sampai setiap selang 2 tahun, 3 tahun mereka akan berperang dan bergaduh sesama mereka. Jadi orang matang janggui, kalau kita kerja duk bergaduh, kita tak boleh nak sepakat langsung sampai sudah kampung kita tak akan maju. Nampak tak? Kena bincang benda macam tu. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Yasin selalu kita baca, surah Sajadah kan kita baca, kan itu ada ayat tu, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Betul? In kanat wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Betul? Apa dia sambungannya? In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun ya hasratan 'alal ibad. Betul? Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sambung. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni. Aywa. Allah Ta'ala apa? Mana kalau kita buat, kita menghidupkan ayat Quran. Hampa tak tengok ke berapa banyak kampung kami dah musnah? Bahasa saya, hampa tak tengok ke macam mana kami dah musnah ke Kemboja itu? Kita baca ayat Quran. Jadi ambil istifadah daripada ayat tadi, cerita. Hari ini saya baru balik daripada New Zealand. Saya baru balik daripada India. Saya secara peribadi banyak saya dah pergi dah.
Bila balik saya cerita, saya akan cerita dekat, tapi sebab saya banyak di Selangor, saya cerita kat semua orang apa kekuatan di Amerika, apa perangai buruk yang ada di Amerika, apa benda yang membuatkan mereka kuat. Amerika ni kuat kerana satu perangai. Perangai mereka didik budak daripada kecil ada perangai ni. Apa dia? Bila duduk dalam satu keadaan, apa aku boleh buat untuk bagi tempat ni bagus. Perangai itu dia tanam daripada kecil. Bila dia duduk dalam masjid, dia akan tengok, dia akan fikir, apa benda aku boleh buat untuk nak bagi tempat ni jadi lagi bagus. Hak tu perangai bagus mereka. Dia bina daripada kecil. Daripada sekolah dia bina untuk ada benda lagu tu. Bila buruk dia, bila mereka tak kontrol pemikiran itu, mereka sentiasa rasa mereka sahaja yang pandai. Bila jadi macam tu, mereka menyangkakan dunia ini adalah Amerika. Mereka tak tahu ada Malaysia. Mereka jumut. Saya berani kata kalau saya tunjuk gambar KLCC dekat mereka masa saya pergi Washington DC, saya kata ni tang mana ni, hang tahu tak? Saya yakin mereka boleh kata dekat Washington DC. Sebab negara mereka besar sangat. Daripada timur, daripada kiri ke kanan, dalam masa lebih kurang 10-11 jam. Daripada bawah naik atas, lebih kurang 6-7-8 jam. Kita daripada Johor pergi ke Perlis, sejam ya. Tuan-tuan kalilah lipat, 10 kali. Negara dia besar. Jadi mereka tak pernah keluar daripada negara mereka, majoriti. Jadi mereka sangka dunia ni Amerika. Benda tu kita cerita. Kita bangunkan masyarakat kita. 2019 dah. Takkan kita nak jadi mangsa orang masuk masjid kita tembak kot? Nampak tak? Isra' Mi'raj ajak kita fikir benda macam ni. Oleh itu, wahai saudara-saudaraku orang kampung yang dikasihi sekalian, tolonglah, jom kita ambil satu pendekatan paling tidak simple aja. Letak satu matlamat, jom kita ubah. Tahun ni kita usaha, tahun 2020 semua sekolah sepanjang ni, tak kira madrasah ke apakah saja, semua yuran mereka semua ni tak payah bayar. Dah ada satu institusi, masjid lah, tolong bayar. Macam mana cara? Kena buat. Bukan kutip-kutip tu tak cukup. Tu tak cukup. Kalau dekat Singapura, boleh saya cerita lagi sikit? Boleh saya cerita lagi sikit? Tuan-tuan nak duduk sampai pukul berapa, tuan-tuan abang? Kalau saya nak berhenti dah, nak pergi Kenuri. Tuan-tuan nak duduk sampai pukul berapa? Haji nak duduk sampai pukul berapa? Lah berhenti kan? Kenuri juga kan? Lah berhenti dah. Cukup. Berhenti lah. Cukup. Sebagai kesimpulan, apa yang saya nak share tadi, bagi kesimpulan, apa yang saya nak kongsi dengan semua orang yang ada di sini berkaitan Isra' Mi'raj dan mukjizatnya. Pertama, Islam dia bukan agama sembang duduk saja. Semayang tu boleh dapat, duduk saja boleh dapat semayang, wahyu. Tapi daripada peristiwa Isra' Mi'raj, dia nak bukti kat kita, Islam bukan agama duduk saja sembang. Islam adalah agama yang kena buat kerja. Allah janjilah dalam kitab mukjizat yang tak boleh orang lemahkan ni, Allah janjilah macam mana pun, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik. Ni dalam ni janji. Tapi sebab kita tak buat, kita umat paling teruk. Sebab apa? Dia kena buat. Dia kena buat. Bila kata kena buat, tengok Allah tunjuk. Daripada Mekah pi Baitul Maqdis. Pasal apa daripada Mekah tak naik ke langit terus? Sebab Baitul Ma'mur setentang dengan Kaabah. Hak ni Kaabah, kita tawaf, setentang dengan dia naik atas tu Baitul Ma'mur, malaikat tawaf. Jadi kalau ikut graf lukisannya,
Mekah, pergi Baitul Maqdis, naik pula lagu tu, straight ke atas lagu tu. Macam tangga. Sebab tu nama dia Mi'raj. So, soalan dia, kenapa kena buat macam tu? Kenapa tak naik terus? Islam agama yang ada sistem. Dia bukan shortcut. Dia bukan take for granted. Saya orang Islam, saya tahu semua ilmu termasuk wakaf. Kita bukan auto download. Kita bukan auto install. Kita bukan. Ilmu, Rabbana zidna ilman. Ilmu kena tambah. Kita bukan apps. 2. 3. Aina dan bunda muslimin dan muslimat, tolonglah bantu saya juga untuk bantu kampung kita. Jom duduk fikir Ustaz untuk bangunkan kampung kita. Fikir saja tak mau, mesti kena buat. Jangan ambil masa lama sangat. Gerak dulu. Silap apa betul? Silap apa betul? Supaya anak-anak di sini dapat merasakan nikmat yang kata agama Islam tu apa. Kalau tidak, dahlah hari-hari kita baca asyik duk kena godam. Duk kat Malaysia pun tak ada nak rasa. Dan yang terakhir, minta ampun, minta maaf. Ingat, tak akan ada orang yang akan tenang dekat nasib kita. Kita kena tengok nasib diri kita sendiri. Kalau tuan-tuan suka nasib macam mana keadaan sekarang, silakan. Saya tak suka. Dalam sejarah Malaysia, mana ada keluarga Don. Saya tak suka. Saya kata, aku ada keluarga yang hebat. Saya bukti kat semua orang, walaupun aku main daripada kampung. Sekarang pusing satu Malaysia, tak mana tak kenal Don. Kalau saya orang kampung sini boleh buat, anak-anak tuan-tuan lebih jauh boleh buat daripada saya. Sebab zaman saya, masa kita ceramah, semua ustaz tua, betul tak? Mana ada ustaz muda? Ustaz Kazim pun masa tu dah 40 tahun apa semua orang, umur tua, semua ustaz tua. Mana dapat ustaz umur muda? Mengaji pondok Pandang Lalang, semua ustaz tua, mana ada ustaz muda? Jadi anak-anak yang ada sekarang, mereka jauh lebih boleh pergi jauh. Sebab mereka ada orang yang muda yang tunjuk kat mereka, kata, aku boleh buat, pasal apa tak boleh? Bukan orang jauh, tak mampu. Bukan sekolah jauh, kebun sirih. Sebab apa? Sebab saya abang tadi, saya tak suka hidup saya ada nasib yang ditentukan. Saya tentu nasib saya sendiri. Saya tentu nasib saya sendiri. Saya yakin tuan-tuan pun mesti nak juga. So jangan duduk saja, buat sesuatu. Jalan ni panjang, depannya ada sawah banyak, macam-macam boleh buat. Wallahu a'lam bishawab. Minta ampun, minta maaf kalau kuliah saya ni nampak macam mana tau. Tapi bukan selalu dapat. Kalau khutbah Jumaat tak boleh. Kalau cakap macam ni khutbah Jumaat, orang semua tak syuk. Kalau cakap ganah, orang kata mengarah pula. Tak. Saya mengajak. Sebab nasib kita kena tentu sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Allahumma تابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih semua sudi ruang masa dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.